Selamat pagi. Pernyataan saya hari ini ialah mengenai dana yang diberikan dalam bentuk geran Musti. Musti adalah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Sementara sepenuh perhatian diberikan kepada projek-projek besar yang dikendalikan UMNO Barisan Nasional untuk memastikan ketirisan dan rasuah tidak berlaku, sejumlah dana yang besar telah dibelanjakan setiap tahun melalui geran-geran yang dikendalikan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. We've spent a lot of time scrutinizing big projects, TRX, KLIA2. While this is happening, there is a blind spot because at the same time, a similarly huge amount of funds are disbursed every year and more alarmingly disbursed as grants. Maknanya diberikan kepada syarikat, tak perlu bayar balik. Kalau dalam kes NFC, dia jadi isu besar kerana itu pinjaman pada kadar yang rendah, 250 juta pinjam pada kadar faedah 2%, sepatutnya bayar balik tetapi tidak dibayar balik. Ini lebih hebat. Ini adalah jumlah wang yang diberikan terus percuma setiap tahun kepada syarikat-syarikat yang dipilih oleh kerajaan. Ekoran dari laporan Ketua Audit Negara 2013 yang memberi tumpuan kepada prestasi pengurusan skim jaminan dana pembiayaan teknologi hijau. Saya telah mengambil langkah untuk menyemak prestasi dan seliaan yang terbabit ke atas geran-geran yang dikendalikan oleh Musti kerana ia melibatkan kementerian yang sama. Itu prinsip yang universal dalam audit. Kita audit mengikut sampel. Maknanya kalau laporan Ketua Audit Negara, dia ambil sampel skim jaminan dana pembiayaan teknologi hijau. Kalau ada beberapa keraguan yang timbul di situ, dia menimbulkan keraguan kepada keseluruhan kementerian. Jadi prinsip auditnya, if your sample raise questionable results, then you should look at the bigger departments. Because if one's governance system fails in one area, chances are it would have failed as well in other areas. Jadi hasil semakan ke atas laporan-laporan tahunan Musti, pewartaan dan juga berita-berita yang dilakukan, jumlah dana kerajaan seperti berikut telah diagihkan selama ini sebagai geran penyelidikan dan pembangunan atau R&D. Mengikut rancangan Malaysia ke-9, sejumlah 1.7 bilion telah diperuntukkan bagi tahun 2006 hingga 2010 bagi tujuan R&D. Di antara tahun 2009 hingga 2013 pula, sejumlah 1.152 bilion telah dibelanjakan sebagai geran R&D. Maknanya 1.15 bilion diberikan terus kepada syarikat-syarikat sebagai geran, iaitu 900 juta kepada tabung STI ataupun yang dipanggil Science Fund, Techno Fund, Inno Fund, Human Capital Development Fund. Itu sebanyak 900 juta. Sebanyak 246 juta kepada tabung CRDF ataupun Commercialization of R&D Fund, dan sebanyak 6 juta kepada tabung TAF atau Technology Acquisition Fund. Jumlah 1.152 bilion bagi tempoh terkini ini bukanlah satu jumlah yang kecil. Kami dalam parlimen jumlah 5 juta pun kami bergaduh. Apatah lagi 1.152 bilion. Jumlah ini sudah tentu menimbulkan kontroversi jika tidak memberi pulangan yang sewajarnya pada keadaan bila mana Kerajaan Barisan Nasional terus memotong subsidi untuk menjimatkan perbelanjaan, sedangkan jumlah yang dijimatkan itu dibelanjakan pula kepada geran-geran R&D seperti ini. You have to view the expenses in the context of the continuing rationalization of subsidy. Saudara Izzah has highlighted over and over again the big impact of the rationalization of subsidy on the households in Malaysia. It basically plunged the lower income family into poverty.
and the relative income and poverty level, especially of Bumiputra, is sent back to the 1970, prior to the implementation of DEP. So if you want to rationalize and save money, you have to make sure that the government utilizes the funds saved on activities or programs that can benefit the public as a whole. Sebab itu kita perlu kaji, dan saya terpanggil untuk teliti betul-betul apakah pulangan yang kita dapat sebagai masyarakat dan sebagai kerajaan dan sebagai negara setelah sejumlah wang 1.15 bilion ini diberikan kepada syarikat-syarikat dalam bentuk geran R&D. Semasa meluncurkan MOSTI Commercialization Year 2014, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Ewan Abil mengakui bahawa hanya 20 hasil kajian R&D yang berjaya dikomersialkan setiap tahun. Belanja berbilion, ada 20 saja yang dikomersialkan. 20 yang dikomersialkan itu kita tidak tahu apa yang dikomersialkan. Entah-entah teropong bomok yang dikomersialkan. Salah satu daripada 20. Andaian lah. Janganlah reform. Andaian, we don't know. You don't know what are the 20 so-called products that have been commercialized, because sepanjang 10 tahun ini kita tidak nampak lagi ada iPhone baru dari Malaysia ke, ada tak tahulah gadget ke, tak ada. Jadi dahlah kita belanja 1 bilion jumlah yang besar, komersial 20 barangan saja, dan kita tidak tahu barangan yang dikomersialkan itu apa yang dikomersialkan. Menteri tersebut semasa meluncurkan MOSTI Commercialization Year itu sendiri mengakui bahawa kadar itu rendah. Sebab itu dia kata mulai tahun ini kementerian beliau mensasarkan supaya ia ditingkatkan 3 kali ganda. 20 setahun itu memang terlalu rendah. Dia sasarkan sekarang untuk ditingkatkan kepada 60 hasil kajian yang berjaya dikomersialkan setiap tahun. Kenyataan menteri itu membayangkan bahawa walaupun kerajaan membelanjakan lebih 1 bilion dalam tempoh 5 tahun, hanya 20 hasil kajian R&D yang berjaya dikomersialkan setiap tahun. Ini adalah satu jumlah yang cukup rendah jika dibandingkan dengan jumlah dana awam yang dibelanjakan kerajaan. Jadi ia menimbulkan persoalan. Kemanakah sebenarnya dana ini digunakan? Benarkah ia digunakan sepenuhnya bagi tujuan pengkomersialan R&D atau ia digunakan bagi tujuan-tujuan lain? Jadi saya pun semak dan saya korek, dan kita berjumpa beberapa perkara yang menarik. Dalam 2 minggu ini, saya akan mendedahkan beberapa penyalahgunaan dana R&D MOSTI yang menunjukkan bagaimana dana awam ini digunakan bagi tujuan selain daripada R&D. Obviously in Malaysia, if you dig enough, you will find some dirt. That's normal. It's a question of whether you put enough time to look at a particular thing. And interestingly, dan saya rasa menarik sebab siapalah terfikir R&D grant ini untuk jadi sarang penyalahgunaan. Kita ingat projek jalan raya, bangunan, rupa-rupanya grant R&D pun disalahgunakan juga kat Malaysia. Sebab itulah sebenarnya kita tidak terkejut. Once you go deep and you start digging, you realize no wonder, in spite of the 1 billion being spent over 5 years, the rate of commercialization is really good. It's because a chunk of the expenses ataupun grant itu tidak digunakan bagi tujuan sebenar untuk R&D. Ia juga akan menunjukkan bagaimana kaedah grant, iaitu memberi wang tanpa perlu ada tanggungjawab untuk perlu dibayar balik, telah digunakan sewenang-wenangnya untuk membantu individu tertentu, sedangkan rakyat biasa berdepan kesukaran untuk mendapatkan pinjaman, apatah lagi grant. Sekarang ini peraturan untuk mendapatkan pinjaman diketatkan. Dari segi pendapatan minima yang dibenarkan untuk mendapatkan pinjaman tertentu dinaikkan. Segala peraturan ini menyebabkan rakyat dalam keadaan gaji pun tidak cukup, menghadapi kesukaran untuk mendapatkan kredit, rumah ke, kereta dan lain-lain. Kalau dia, itu yang ramai pergi jumpa Alung.
Tapi pada masa yang sama, kalau kita ada connection kabel yang betul, tak perlu pun ambil pinjaman, hanya dapat grant. Itu saya akan tunjukkan kepada saya. Dan yang paling hebat sekali, yang ini kena tunggu, salah satu dari keputusan yang memberi grant mesti pada jumlah yang sangat besar. Jumlah yang sangat besar itu maksudnya ratus juta, bukan 2-3 juta. Ratus juta grant mesti diberikan dan menimbulkan tanda tanya kenapa grant mesti itu perlu diberikan kepada projek terbabit melibatkan campur tangan Datuk Seri Najib Anwar. Najib Anwar. Okey. Bahaya. Okey, sebelah. Ni bahaya. Saya ada share. Bahaya. Tak ada share. Record. Geran yang besar itu, saya ada bukti melibatkan campur tangan, saya sebut dengan baik, Datuk Seri Najib Razak sendiri. Yang saya sebut bukti itu bukti dalam bentuk yang full proof lah, yang seperti mana bukti-bukti yang kita telah tunjukkan sebelum ini. Jadi pendedahan ini kelak yang kita akan buat dalam tempoh 2 minggu ini, saya harap dapat membuka mata rakyat agar pertamanya yang paling penting, kaedah pemberian grant dan peruntukan dana yang berbilion ringgit yang tidak telus ini perlu dikaji kembali, terutamanya dalam keadaan rakyat menghadapi kesukaran, harga barang naik kerana potongan subsidi. Kita tidak menentang pemberian grant ataupun bantuan untuk R&D. Di mana-mana pun ada kaedah yang sama. Malah kalau dekat Malaysia banyak insentif dia. Pelepasan cukai pun dah ada. Kemudian on top of the tax relief, you even get a cash grant. Itu tak apa. Tetapi oleh kerana tidak wujudnya tata kelola dalam pentadbiran Barisan Nasional, apabila grant ini diberikan tidak ada sistem dan tidak telus, sudah tentulah ia akan disalahgunakan seperti yang kita akan tunjukkan dalam tempoh 2 minggu ini. Jadi sidang media yang seterusnya adalah pada hari Jumaat 18 Mei jam 10 pagi untuk kita tak cukup tidur. Memang definitely tak cukup tidur. Hari Jumaat 18 April jam 10 pagi mengenai penyalahgunaan dana mesti ini, dan kita akan tunjukkan satu-satu.